Nama saya Muhammad Syahmi Zikri bin Razali. Nombor kad matrik saya 10 DPM 18F 2023. Nama saya Adelina Adila Azra 10 DPM 18F 2007. Nama saya Siti Nabila Masyara binti Muhammad Zamrisha 10 DPM 18F 2075. Nama saya Muhammad Akram bin Abdul Halim, nombor kad matrik 10 DPM 18F 2011. Nama saya Nurul binti Muhammad Tarmizi. Nombor kad matrik saya 10 DPM 18F 2044. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton di rumah. Hari ini kita bersambung kembali dengan rancangan Bicara Remaja. Pada pagi ini, kami ingin mengupaskan tentang tajuk kegilaan permainan TikTok dalam kalangan masyarakat Malaysia. Yang pertama, dari segi pendahuluan, teknologi sekarang ini semakin canggih dan membawa bermacam-macam impak. Zaman sekarang ini tentunya setiap orang memiliki telefon pintar dari anak kecil hingga dewasa. Di zaman yang moden ini, banyak sekali aplikasi iaitu platform yang bermunculan. Aplikasi-aplikasi ini juga dapat membuat ramai orang menjadi artis di dunia maya, bahkan dalam waktu sekejap. Seseorang dapat memiliki pengikut yang banyak dalam satu aplikasi yang sedang viral saat itu, iaitu aplikasi TikTok. Seterusnya, saya akan memberi kepada panel iaitu Cik Dila yang akan mengupaskan tentang faktor permasalahan kegilaan permainan TikTok dalam kalangan masyarakat Malaysia. Dipersilakan, Cik Dila. Terima kasih Cik Syahmi. Seterusnya, faktor permasalahan kegilaan permainan TikTok di kalangan masyarakat Malaysia. Yang pertama, ketagihan penggunaan gadget ini akan menyebabkan seseorang itu terlalu seronok untuk bermain TikTok sehingga ia boleh menjadi ketagih sepanjang masa dengan gadget. Ketagihan penggunaan gadget boleh menyebabkan seseorang itu banyak menghabiskan masa dengan gadget sehingga tidak mempedulikan keadaan sekeliling. Contohnya, tidak bergaul sangat dengan rakan-rakan serta keluarga terdekat dan tidak peduli apabila ahli keluarga ingin meminta tolong darinya. Keadaan ini boleh mengakibatkan masalah psikologi sekaligus masalah kesihatan dalam diri seseorang itu. Faktor yang kedua adalah menghilangkan rasa kemaluan dan nilai kemanusiaan dalam diri. Malu sangat berharga di sisi Tuhan kerana mahal harganya dan susah untuk merealisasikan sifat malu dalam diri sendiri, terutamanya golongan wanita. Dengan adanya aplikasi TikTok ini, golongan wanita tidak kiralah remaja, kanak-kanak ataupun dewasa dilihat sudah hilang perasaan malu dalam diri apabila dilihat terkinja-kinja melalui video TikTok. Mereka juga sanggup mempamerkan aurat dan melanggar hukum agama bagi mendapatkan jumlah like yang banyak. Faktor yang ketiga adalah kebanyakan golongan remaja lelaki dan dewasa yang ingin melihat video TikTok wanita yang seksi berpakaian kurang sopan menunjukkan bentuk tubuh badan adalah sebab permasalahan permainan TikTok dalam kalangan masyarakat. Hal ini demikian kerana mereka mahu merasa seronok dengan melihat perkara-perkara tidak senonoh itu lalu akan mengakibatkan perkara yang tidak baik. Contohnya melakukan zina, menghasilkan anak luar nikah, ramai ibu muda yang tinggal hidup berseorangan dan mengakibatkan perceraian berlaku. Faktor yang seterusnya, tahap bosan yang melampau. Seseorang itu mengalami tahap kebosanan yang lampau akan mengakibatkan dirinya untuk menonton video di TikTok secara kerap. Hal ini demikian kerana tiada benda yang boleh dibuat selain bermain gadget di mana-mana tempat. Ia juga akan menjadi satu hobi kepada seseorang yang bermain aplikasi TikTok ini. Terima kasih Cik Dila atas penjelasan tentang faktor kegilaan permainan TikTok dalam kalangan masyarakat Malaysia. Okey, bagi panel-panel yang saya ingin tujukan seperti panel Cik Nabila, Cik Ilya dan Cik Akram, adakah Cik bersetuju bahawa penjelasan yang telah diberikan oleh panel kita yang pertama tadi iaitu Cik Dila?
bermula daripada Cik Nabila. Adakah Cik bersetuju atas penjelasan tadi? Ya, saya bersetuju dengan pendapat Cik Adila. Okey, bagus. Bagaimana pula kepada Cik Ilya? Okay, terima kasih Cik Syamiz. Bagi saya sangat setuju. Kenapa? Seperti yang Cik Dila cakapkan, aplikasi TikTok dan trend yang trending ni memberi kesan kepada golongan milenial dan golongan Gen Z di mana hilangnya malu dan juga bosan yang melampau sebab mereka sudah biasa dengan aplikasi-aplikasi seperti ini. Jadi bila mereka tidak memegang gadget pada sesuatu masa tu, jadi timbulnya rasa bosan yang melampau. Okey, saya ingin kupaskan dan tekankan kesan aplikasi TikTok kepada masyarakat Malaysia. Okey, pertamanya keruntuhan akhlak. Seperti kita tahu, aplikasi TikTok ni dia terbuka kepada pelbagai benda seperti pergaulan tanpa batas, penggunaan kata kesat, keganasan, pornografi, fashion menjolok mata, yang mana kita tahu boleh mendorong ke arah yang negatif. Seterusnya, ianya dapat mendorong remaja ke arah yang menjerumus ke lomba maksiat di mana berlakunya zina, pergaulan tanpa batas dan juga serangan seksual. Seperti yang kita pernah tengok, serangan seksual bukan sahaja secara fizikal dan juga ianya boleh berlaku secara komen di mana remaja-remaja sekarang memberi komen yang kurang sopan dan beri komen yang tidak sopan dan mengganggu ya. Ada yang setengah tu depresi. Dan seterusnya aplikasi TikTok ini juga mendorong kepada tindakan seperti pedofilia di mana remaja-remaja di bawah umur diekspos kepada benda-benda yang tak elok. Contohnya seperti pergaulan tanpa batas seperti kita kata tadi dan juga orang tua bila tengok, orang tua yang tidak berpendidikan tengok dan berlakunya serangan seksual secara fizikal. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Encik Akram untuk mungkin boleh mengupaskan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar tak suara? Boleh. Waalaikumsalam. Boleh. Dengar Cik Akram. Waalaikumsalam. Apa yang saya boleh terangkan dalam langkah untuk atasi kegilaan permainan TikTok ni dalam kalangan masyarakat Malaysia ni lah. Okey, yang pertama, yang pentingnya sekali ialah ibu bapa. Ibu bapa ni dia main peranan penting dalam mengawasi anak-anak lah dalam setiap perkara yang dilakukan oleh mereka. Okey, sebab apa? Sebab anak-anak ni haruslah dipupuk sejak kecil lagi dengan budaya dan perkara yang baik. Sebab tu lah kita ni sebagai ibu bapa haruslah menghalang anak-anak yang di bawah umur untuk gunakan TikTok sebagai sebahagian daripada hidup mereka. Setuju tak apa yang saya cakap ni? Ya, betul, Setuju. setuju semuanya. Ini kerana sesuatu perkara yang tidak baik yang dilihat oleh mereka sejak kecil lagi akan diikuti dan diingati dengan sempurna oleh mereka ni. Okay, sebab tu perkara ni mungkin akan dibawa ke usia remaja dan jadi asbab keruntuhan akhlak yang macam Cik Ilya bagi tadi, Cik Ilya cakap tadi, sekiranya tak dibendung sejak kecil lagi. Okey, antara perkara yang tak boleh dilakukan oleh kedua ibu bapa ni ialah yang boleh dilakukan, yang boleh dilakukan oleh kedua ibu bapa ni ialah mengawasi anak-anak menggunakan TikTok. Dia bersikap tegas dalam penggunaan gadget mereka, meletakkan masa tu penting lah. Bila time anak-anak guna tu, ibu bapa mesti ada di samping anak-anak tu. Okey, yang kedua ni dalam kita
menggunakan TikTok, kita perlu memanfaatkan keuntungan yang diberikan oleh TikTok dengan macam hasilkan video-video yang kreatif yang kita ada yang boleh buatkan kita ni menjana pendapatan. Okey, ni sebab TikTok dia memberikan pendapatan kepada mereka yang mempunyai penonton yang ramai. Antara contoh perkara yang boleh dilakukan oleh buat naik video macam buat video pemandangan ke ataupun buat video benda-benda yang bagus, yang baik, boleh membuatkan orang tertarik dengan kita ataupun dengan Islam ni sendiri. Okey. Contoh dia kita boleh mengenai video dakwah. Bagi yang bukan Islam, dia boleh juga mengenai video seperti negara yang tempat yang cantik yang harus dilewati. Oleh itu kita boleh bangkitkan semangat setiap penonton TikTok ni untuk kerja lebih keras dalam merealisasikan impian mereka ke negara-negara yang mereka suka. Contoh kalau kita buat video-video macam kat luar negara tu ke kan. So bila orang lain yang tak biasa yang ingin pergi ke sana, mereka akan jadi benda tu jadi satu semangat untuk mereka usaha lebih untuk mereka pergi ke negara-negara yang kita hasilkan video yang lawa-lawa tu. Okey, yang terakhir, dengan penggunaan TikTok ni juga kita boleh meningkatkan ilmu pengetahuan maafkan saya, dan meningkatkan ilmu pengetahuan seseorang itu jika seorang itu memanfaatkan TikTok dengan sebaiknya. Dan ni sebab kebanyakan penggunaan TikTok, dia memanfaatkan video ilmu yang tidak semua orang tahu, seperti sejarah negara luar ke, kehidupan negara luar, ilmu hartanah, cara penyimpanan wang untuk masa hadapan dan lain-lain lah. Selain itu, penonton juga bolehlah meningkatkan ilmu dari segi pelajaran. Ini sebab pakar-pakar dan setiap mata pelajaran juga akan mewarnai video mereka untuk memberi ilmu kepada penonton. Okey. Antara yang sentiasa dilihat ialah mata pelajaran ialah matematik dan bahasa Inggeris. Mereka yang menghasilkan pengiraan yang mudah dipahami oleh setiap golongan, terutama pelajar manakala bagi bahasa Inggeris, mereka akan memaknai video seperti cara yang lebih yakin untuk bercakap dengan orang yang fasih bahasa Inggeris. Oleh itu, setiap ilmu yang boleh memanfaatkan pengguna dapat membuatkan kegilaan TikTok yang tidak baik dapat dikurangkan dalam kalangan rakyat Malaysia. Adakah rakan-rakan sekalian setuju dengan apa yang saya cakap ni? Satu penerangan yang baik Cik Akram bagi langkah kegilaan permainan TikTok dalam kalangan masyarakat Malaysia ini. Saya begitu tertarik tentang apa yang Cik Akram sentuh, iaitu aplikasi TikTok ini adalah untuk memberi satu pengetahuan yang lebih baik untuk seseorang itu untuk belajar, dan bukan saja ia dapat menggunakan daripada segi cara yang tidak elok, tetapi aplikasi TikTok ini juga dapat menggunakan dengan cara yang begitu baik. Ya, betul. Bagaimana dengan para panel yang lain? Adakah anda bersetuju dengan Cik Akram sebentar tadi? Ya, saya bersetuju dengan langkah-langkah yang diberikan oleh Encik Akram. Yang mana pengguna TikTok juga boleh meningkatkan pengetahuan seseorang itu menggunakan dengan bermanfaat dengan sebaiknya. Ya, saya bersetuju dengan langkah yang telah dikupaskan oleh Encik Akram tadi. Salah satunya adalah pengguna dan penonton TikTok boleh memanfaatkan sebaiknya TikTok dengan cara menjual dan membeli produk. Contohnya macam seller, promote. Lepas tu kita yang menonton ni boleh support local seller dalam TikTok tu. Itu sahaja dari saya. Okey, bagi pandangan saya sangat setuju dengan langkah pertama yang dicadangkan oleh ibu bapa perlu memantau anak-anaknya, sebab seperti kita tahu seseorang punya personality dan perangai itu dia asalnya daripada rumah. Sebab apa? Macam mana ibu bapa tu didik, apa yang ibu bapa tu cakap, apa ibu bapa tu praktis kan anak-anak tu, macam telah hasil dia. So kalaulah macam kita anak ni sepanjang masa tengok TikTok, benda yang tak sepatutnya, benda yang tak berfaedah, benda tu akan jadi habit orang kata. So dengan pemantauan ibu bapa ni lebih terjaga masa
remaja dia tak buang masa macam tu saja dengan orang kata apa, gadget. Sebab sekarang ni budak-budak kecil pun main gadget sepanjang masa dekat tangan kan, macam kita tahu. Betul. Okey, terima kasih kepada panel kita iaitu Cik Nabila, Cik Adilah serta Cik Ilya. Okey, seterusnya kita akan beralih pula kepada laporan kaji selidik mengenai kegilaan permainan TikTok di kalangan masyarakat Malaysia, iaitu dipersilakan saudari Cik Nabila. Terima kasih Encik Syami kerana memberikan saya peluang untuk berkongsi tentang laporan kaji selidik kegilaan permainan TikTok di kalangan masyarakat Malaysia. Pertama sekali, kita tengok cartapan ini menunjukkan 66% dari 50 responden yang kami kaji mempunyai akaun TikTok, aplikasi TikTok di masyarakat Malaysia. Yang 34% ini masyarakat Malaysia yang tidak mempunyai aplikasi TikTok. Seterusnya, laporan selidik yang kedua ini adalah menunjukkan bahawa 68% dari 50 responden ini merasakan aplikasi TikTok memberikan impak yang positif kepada masyarakat Malaysia. Yang ketiga adalah masa yang menggunakan aplikasi TikTok ini dalam kehidupan seharian ini, kebanyakan pengguna ni mengambil masa 30 minit hingga 1 jam dalam kehidupan seharian di masyarakat Malaysia. Selain itu, ciri konten yang responden suka dalam aplikasi TikTok ini adalah ciri konten yang hiburan dan cara gaya hidup. Seterusnya, di sini menunjukkan 56% dari 50 responden setuju punca kegilaan permainan TikTok dalam kalangan masyarakat Malaysia ialah terpengaruh dengan trend terkini yang menyebabkan individu itu leka. Di samping itu, di sini menunjukkan 44% responden setuju dengan kesan kegilaan permainan TikTok dalam kalangan masyarakat Malaysia adalah menjatuhkan maruah diri sendiri kerana melakukan aksi yang tidak senonoh. Seterusnya, di sini menunjukkan 48% mengatakan sangat setuju aplikasi TikTok ini dapat membantu tingkatkan perniagaan dalam talian. Selain itu, di sini juga menunjukkan 84% masyarakat yang terpengaruh dalam dunia aplikasi TikTok dalam kehidupan seharian ialah remaja. Cartapan ini juga menunjukkan 84% mengatakan keburukan dalam permainan aplikasi TikTok dalam masyarakat adalah membuang masa dalam kehidupan masyarakat. Di sini juga menunjukkan cartapan 92% dari 50 responden mengatakan tidak sesuai menggunakan aplikasi TikTok ini kepada kanak-kanak di masyarakat Malaysia. Sekali dalam laporan kaji selidik ini menunjukkan 64% dari 50 responden mengatakan sangat setuju cara mengatasi kegilaan permainan TikTok dalam kalangan masyarakat Malaysia adalah memperbanyakkan belajar tentang ilmu agama supaya terhindar daripada leka bermain aplikasi TikTok. Terima kasih kepada panel kita Cik Nabila atas perkongsian tentang laporan kaji selidik yang begitu baik. Okey, sekarang ini kita telah ke penghujung rancangan dan saya ingin memberi sedikit kesimpulan tentang tajuk yang kami bincangkan, iaitu aplikasi TikTok memberi impak positif dan juga negatif dalam masa yang sama. Tetapi ianya lebih cenderung ke arah negatif kerana keterbukaan aplikasi tersebut kepada pelbagai
pengaruh seperti hiburan berlebihan, pergaulan melebihi batas dan juga aurat yang tidak terjaga. Selain itu, kajian ini juga mendapati bahawa aplikasi TikTok ini juga merupakan salah satu punca masyarakat Malaysia terutamanya remaja dan kanak-kanak ketagih dalam penggunaan gadget. Kami mencadangkan agar kita tidak menggunakan aplikasi ini secara berlebihan atau ke arah yang bertentangan dengan syariat Islam sehingga hilangnya rasa malu. Penggunaan mestilah tahu batas menggunakannya untuk menggunakan daripada segi perniagaan atau video memasak atau dengan berdakwah. Setiap aplikasi hiburan yang dicipta ada baik buruknya. Sebagai seorang manusia, kita mestilah menggunakannya dengan bertanggungjawab dan untuk kebaikan diri. Okey, di situ saja rancangan bual bicara remaja yang telah diberikan oleh para panel yang hebat. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita jaga kita. Terima kasih.